Assalamualaikum, konnichiwa minasan. So, kali ni Hanis nak share cara sebutan dalam bahasa Jepun. Okay. So, basically bahasa Jepun ni dia ada dua cara sebutan, iaitu sebutan pendek dan sebutan panjang. Okay. So, dua ni lah secara asasnya. Okay. So, tanpa buang masa, jom kita pergi tengok contoh-contoh sebutan pendek dan sebutan panjang. Okey, pertama kita pergi sebutan pendek dulu. Okey, contoh perkataan adalah anata. Okay, ini direct baca je lah. Macam kita eja A-N-A-T-A, anata. Okey, anata. Yang bermaksud kamu. Okey, ni senang je. Okey, kita pergi next. Next. Ni pun bacaannya adalah sama macam yang kita eja. Daigaku. 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 Okey. Maksud dia university. Okey, ni pun senang je. Okey. Ni pun macam bahasa Melayu juga ah. Shine. Shine. Sebutan dia shine. Maksud dia pekerja. Okey, simple je. Okey. Next adalah kai shine. Kai shine. Kai shine. Okey, maksud dia pekerja. Macam tadi, pekerja untuk apa-apa syarikat lah. Contoh macam syarikat Toyota. Toyota no shine. Pekerja Toyota. Okey, tapi yang ni beza dia kai shine. Kai shine ni maksud dia pekerja. So tak perlu tambah apa-apa nama syarikat lah. Okay. So tu perbezaan maksud lah. Okay. Tapi bacaan dia memang direct baca mengikut apa yang ditulis. Okay, next. Kita pergi ke perkataan seterusnya adalah D-A-R-E. Bacaan dia re. Dia bukan dara. So dalam bahasa Jepun, R-E dia tak ada sebutan dara. Dia tak ada sebutan re. Dia hanya ada sebutan re. So cara baca adalah dare. Dare. Maksud dia siapa? Dare desu ka? Siapa tu? Maksud dia, sebutan dia macam tu lah. Okay. Next, kita pergi. Perkataan seterusnya adalah nansai. Nansai. Berapa umur? Nansai. Nansai desu ka? Berapa umur awak? Okay, so ni pun simple je. Okay, ini perkataan yang banyak kali budak kecil pun tahu. Okay, so sebutan dia height. Okay, dia tak panjang lah. Sebutan dia macam kalau contoh kita baca hi, ada I, mungkin kita baca hi. Kan? So, tapi Jepun ni dia tak ada. Dia short je kat belakang tu. Sebutan dia akan jadi height. 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 Okay, boleh. So maksud dia ialah kan. Contoh dia tanya nama kan. Anatawa Hanis desu ka? Hai. So, awak ni Hanis ke? So Hanis jawab, ya. Okay, contoh penggunaan. Okay, next adalah onamae wa. Onamae wa. Okay, kalau perasan kat sini, dia ada huruf yang perkataan yang ditulis dengan huruf H dengan A. Kalau ikutkan kita baca ha lah. Tapi disebabkan dalam perkataan ni HA ni membawa kepada maksud adalah. Adalah dalam bahasa Jepun disebut sebagai wa. Okay, dia bukan perkataan lah. Dia adalah partikel di dalam bahasa Jepun. Okay. So sebutan dia akan jadi wa. Onamae wa. Okay. Nama kamu adalah. Kan. Okay. Next, kita tengok beza HA tadi. Dekat perkataan ni adalah
hajimemashite. So yang ni bukan partikel. Ha ni bukan partikel. Ha ni adalah sebahagian daripada perkataan. Perkataan hajimemashite. So dia akan baca sebagai ha. Tapi dia punya huruf still sama. Bentuk huruf dia sama. Ha. So maksud hajimemashite adalah selamat berkenalan. Okay. Next. Yang ni pun senang tapi panjang sikit lah cara bacaan dia. Iaitu karakimashita. Karakimashita. Perasan tak cara Hanis baca? Kimashita. I dekat SHI tu macam tak ada kan. Sepatutnya kita baca kimashita. Kan? Tapi orang Jepun dia tak baca kimashita. Tapi dia macam silent I tu. Dia akan jadi kimashita. Tak tu pun macam tak clear kan. Dia bukan kimashita. Dia kimashita. Tak. Macam bukan ta. Tak clear kan. Dia sebut macam hai tadi lah. Dia bukan hai, dia hai. Macam tu. Tu cara bacaan daripada orang Jepun lah. So maksud karakimashita ni adalah datang dari. Contoh kita letak. Watashi wa Malaysia karakimashita. Saya datang dari Malaysia. Tu cara penggunaan lah. Okay, next kita pergi. Okay, kita pergi ke kategori kedua. Iaitu sebutan panjang. Okay, ni kebanyakan orang dia banyak salah baca lah. Kan? Benda ni basic and Hanis nak korang tahu dan faham macam mana cara nak baca. Okay, contoh. Ini simple je perkataan. Ada 2 I. And ada 1 E. Okay, kalau ni pun sebenarnya kalau ikut bacaan bahasa Melayu biasa pun kita akan baca E dengan panjang lah. So yang ni pun sama lah. Iye. Macam ni cakap tadi. E dalam bahasa Jepun dia tak ada E. Dia ada bunyi saja. So dia akan jadi iye. 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 Kan? Macam ada apa ni? Cara baca pun dia akan jadi macam stop lah belakang kan. Dia tak ada panjang. Iye. Tak ada. Dia iye. Macam tu kan. Maksud dia tidak. Okay. Okay, next. Kita pergi next. Okay. Next perkataan adalah ini pun semua orang tahu ni. Sensei. Okay. So panjang dia adalah di belah belakang. Belakang dia ada huruf I dengan huruf E dan huruf I. Okay. Kalau ikut bacaan biasa kita akan baca sensei. Kan? Betul tak? Sebab dia ada I. Dia akan jadi sei. Tapi I ni bukan untuk kita bunyikan dia. Tapi untuk menandakan panjang. E tu akan jadi panjang. Kan? So dia akan jadi sensei. Se tu akan jadi panjang. Sensei. Yang ni pun rasanya Hanis rasa semua orang tahulah cara baca. Tak adalah orang sebut sensei dalam bahasa Jepun Kita pun biasa dengar orang sebut sensei. Kan? Betul tak? Okay, next. Kita pergi perkataan seterusnya. Ni pun lebih kurang tadi kak. Gakusei. Gakusei. Gakusei ni maksudnya pelajar lah. Macam kita sekarang ni lah. Tengah belajar bahasa Jepun kan. So, kita boleh dipanggil sebagai Nihongo no Gakusei. Betul lah kot. Okay, next. Okay, yang ni beza sikit. Panjang bila huruf O bertemu dengan huruf U. Kan? Kalau ikut bacaan biasa, kita baca kyou. Kan? Tapi dia bukan kyou. Bacaan dia adalah kyo. Kyo. O tu dia jadi panjang. Kyoshi. Kyoshi. Macam tu. So, dia sama macam E tadi. E jumpa I. E tu dia baca panjang. I tu tak bunyi. Yang ni pun sama. O dia jadi panjang. U tu tak bunyi. Dia jadi kyoshi. Kyoshi. So, kyoshi ni maksud dia guru. Okay, next. Okay. Yang ni lagi macam apa lah tapi tak susah pun. Okay. Kita baca. Gin koin. So, tambah in je lah.
And O dengan U tu still jadi O panjang. Tapi tambah in belakang. So ini ada bunyi lah. So dia jadi Ginkoin. Ginkoin. Ginkoin ni maksud dia pekerja bank. Okay. Next. Lebih kurang macam tadi. Macam Ginkoin. Tapi ni dia baca dengan Bioin. Bioin. Bioin ni maksud dia hospital. Okay. So next kita pergi. So yang ni pula macam tadi O dengan U. Yang ni U dengan U. Ni pun sama juga dia jadi panjang. Macam I dengan I tadi lah. E kan. So kalau U dengan U akan jadi U. Okay. So cara baca adalah Kenkyusha. Kenkyusha. Okay, laju sikit. Kenkyusha. 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 Okay. Okay. So maksud Kenkyusha ni adalah pengkaji, researcher. Okay, next. Okay, so yang ni ada campuran pendek dengan panjang lah yang kita dah belajar tadi. Okay, so kalau base pada yang kita belajar tadi, O dengan U akan jadi panjang O. So dia akan jadi dozo, dozo, yoroshiku, yoroshiku. So shi ni tak berapa nak bunyi shi kan. Dia akan jadi yoroshiku onegai shimasu. So yang ni clear shi dia. Onegai shimasu. Lagi sekali. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Okay, lagi sekali. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Laju sikit. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kalau dalam anime dia akan sebut dozo yoroshiku onegai shimasu. Biasa. Korang boleh berlatih lah. Nanti lama-lama akan lancar lah. So maksud dozo yoroshiku onegai shimasu adalah nice to meet you. Gembira bertemu kamu. Masa first jumpa lah ni kita akan sebut dozo yoroshiku onegai shimasu. Okay, next. Next perkataan adalah shitsure. E dengan I dia akan jadi panjang A kan. So dia akan jadi shitsure desu ga. Okay. So yang macam Hanis pernah ajar sebelum-sebelum ni, kalau des ataupun apa-apa yang ada SU belakang, U ni tak berbunyi. So dia just sampai dekat S je. So DESU akan jadi des. Des. Des ga. Okay, ga ni macam biasa lah kita baca. So bacaan perkataan ni shitsure desu ga. Shitsure desu ga. Shitsure desu ga. Laju kan. Shitsu pun tak apa nak dengar. Shitsure desu ga. Okay, so maksud shitsure desu ga adalah maaf mengganggu, tapi macam kita nak mencelah lah. Kita nak tanya sesuatu ke seseorang tu, kita kena cakap macam ni lah. Kan, secara ni kira bahasa polite lah. Shitsure desu ga. Lepas tu baru kita tanya apa kita nak tanya. Macam tu. Okay. Ijo des. Sekian. Sampai sini je yang Hanis nak share kali ni. Okay. Rasa macam boleh faham tak apa yang Hanis nak ajar. Okay. So Hanis harap apa yang Hanis share kali ni boleh bagi manfaat and korang boleh belajar bahasa Jepun ni lah dengan baik. InsyaAllah akan datang Hanis akan share lagi. And kalau ada apa-apa komen and kalau korang rasa video ni membantu untuk korang belajar, korang boleh share, boleh like, boleh subscribe and boleh komen dekat bawah lah. Okay, itu je untuk kali ni. Okay. Mata minasan. Sayonara.